Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi wa mawala. Okey, apa yang saya nak kongsikan adalah mengenai apa yang kita fikirkan buat masa ini. Okey, buat masa ini tu maksudnya dalam perjalanan kita lah. Contohnya macam saya ni, saya dalam perjalanan balik. Okey, balik ke rumah, balik ke Shah Alam contohnya kan. Okey, kita tidak diganggu oleh macam-macam kecelaruan, macam-macam fokus yang lain. Okey, berbeza ketika mana kita dah balik rumah. Okey, bila kita balik rumah, kita akan menghadap telefon, kita akan menghadap TV. Jadi ketika itu banyak fokus kita beralih kepada politik, isu-isu semasa, beralih kepada hiburan, balik kepada masalah di rumah. Jadi semua itu adalah yang saya sampaikan adalah berkenaan fokus. Jadi contohnya kan, ketika kita drive, kita dapat fokus betul-betul. Okey, kita hanya dapat berfikir. Contohnya kalau kita drive seorang-seorang, kita dapat fikir seorang-seorang lah. Kita fikir cari idea, dapat idea macam-macam idea kita dapat masa kita drive ni. Kalau ketika itu kita dalam mindset positif lah. Okey, tapi kalau kita dalam drive ni pun masih lagi dalam kecelaruan, kita tak capai apa yang kita nak fikirkan, kita rasa sampai bila aku nak macam ni, aku macam masih ditakut lama, aku ni tak berubah. Okey, jadi kalau dalam fikiran kita masih ada mindset macam tu, itu menunjukkan bahawa kita belum dapat capai apa yang kita inginkan. Okey, kita tidak tahu di manakah jalan track untuk kita capai apa yang kita inginkan itu. Okey, adakah dengan kita pekerjaan kita buat sekarang boleh kita capai semua itu, dan adakah ada jalan untuk ada jalan pintas, ada jalan shortcut untuk kita capai apa yang kita nak tu. Okey, contohnya kita nak duduk dalam rumah selesa. Contohnya kita nak bagi anak-anak, adik ataupun adik-beradik ataupun mak bapak kita sesuatu, kita nak hadiahkan mereka. Kita nak memberi sesuatu kepada orang lain, kita nak memberi manfaat kepada orang lain. Contohnya banyaklah contoh-contoh dia. Okey, jadi sebenarnya benda itu kita boleh lakukan. Okey, sudah boleh dimulakan dengan perlu adanya satu keinginan ataupun satu azam dalam diri, yang mana kita akan buat semua itu walaupun secara sedikit. Okey, mungkin mula-mula ni kita tak boleh buat sedikit, kita mulakan dengan niat dulu. Okey, kita mulakan dengan niat, kita mulakan dengan azam kita nak, contohnya azam aku nak bantu orang, aku nak memberi sesuatu kepada orang walaupun aku ni tidak punyai banyak harta. Okey, sebab apa? Sebab pada zaman sahabat dulu, okey, ni saya dengar daripada kuliah tuan guru. Pada zaman sahabat dulu, okey, sahabat Nabi di Madinah, bagi sahabat-sahabat ni ada yang di kalangan mereka orang-orang susah. Tapi di kalangan orang susah ni, dia tanya kepada Nabi, wahai Nabi, bagaimana aku ingin memberi seperti mana orang-orang kaya dia boleh memberi. Okey, apa Nabi cakap? Kamu boleh amalkan, saya beri kamu amalan, kamu amalkan ini, insya-Allah kamu boleh memberi. Okey, apa yang Nabi ajarkan? Selepas solat, baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Okey, yang ke-100-nya subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu penutup dia. Okey, jadi itu nak kata walaupun pada zaman sahabat dulu dia orang nak
memberi, tetapi dia orang tidak berkemampuan, tapi dia orang nak memberi. Ada cara dia. Okey, cara dia ada amalan dia. Mulakan dengan niat, bertanya kepada orang yang sepatutnya. Contohnya sekarang ni NGO, okey, sekiranya kita tidak mampu untuk menyumbang dari sudut kewangan, kita boleh menyumbang dari segi tenaga. Okey, dari segi tenaga boleh menyumbang, membantu angkat barang, membantu menyantuni, memberi, berkongsi. Okey, alamat dah jam. Okey, memberi, dan banyak boleh membantu di sudut NGO ni. Mereka memang sangat open kepada volunteer. Okey, kerana volunteer ni dia tak dibayar lah. Biasalah kerja-kerja volunteer ni tidak dibayar. Okey, kita nak memupuk semangat memberi. Okey, sebab zaman sekarang ni, senang cerita, zaman sekarang ni mana ada orang yang sanggup buat kerja tanpa dibayar. Okey, jarang. Okey, saya nak, sebab dah jam tu menghala ke saya lah. Okey, jarang lah orang nak buat memberi tanpa dibayar. Okey, tetapi apabila ada semangat untuk memberi, semangat untuk membantu, sampai di kalangan ada orang yang susah pun dia mau memberi. Okey, sebab apa? Dia tidak rasa kepuasan dalam diri. Memang dalam hidup ni kita ada give and take. Okey, orang dah banyak memberi kita pula rasa macam nak memberi juga pada orang lain. Okey, begitulah hukum alam berlaku. Okey, orang buat baik pada kita akan buat baik pula pada orang lain. Orang balas, orang berbudi kepada kita pula nak berbudi kepada orang lain. Okey, itulah yang kita kata alamak. Tak masuk simpang pula. Masuk line orang lain. Sorry kita belakang. Jadi apa yang saya nak masukkan sebenarnya adalah mulakanlah bisnes sekalipun anda masih lagi tidak mempunyai modal. Maksud dia apa? Maksud dia tak kiralah walau macam mana pun aku nak ada bisnes sendiri, aku nak ada perusahaan sendiri. Okey, aku nak ada bisnes sendiri. Aku tak nak bergantung lagi dengan orang lain. Itu kena ada dalam diri, sekalipun diri tu masih lagi tidak mempunyai modal. Okey, bagaimana cara dia itu lain cerita. Okey, ni bukan maksud macam mana cara kita kena buat juga, tapi bagaimana cara tu itu kita boleh fikirkan. Okey, ada alternatif macam mana kita nak membantu. Okey, banyak para pelatih, trainer usahawan, dia boleh melakukan bisnes sekalipun dia tak ada modal, sekalipun dia tidak ada barang. Okay, tapi dia boleh buat bisnes. Apa yang perlu dibangunkan adalah dia perlu bangunkan mindset usahawan. Sebenarnya saya bukan nak kata saya ni pandai, saya ni bagus, tetapi bisnes, this is business. Bisnes ni adalah suatu perkara yang tak ramai orang suka. Tak ramai orang yang mampu habiskan. Tak ramai orang yang mampu bertahan. Okey. Memang maknanya ramai orang yang berpindah buat bisnes itu, bisnes ini, bisnes macam-macam. Itu adalah bukan sebab itu salah buat bisnes macam-macam. Tetapi itu adalah proses, kita panggil proses kegagalan, proses belajar. Okey, proses dia nak mengenal suatu sektor ke sektor lain itu macam mana. Okey, itu yang dimaksudkan dengan bisnes. Okey, dan sebenarnya apa yang mereka belajar adalah mereka belajar mengenali environment, mengenali suasana, mengenali bagaimana karakter ataupun perilaku manusia. Sebab bisnes ni adalah dia berhadapan dengan manusia. Kita berdepan dengan orang. Kita berdepan dengan orang. Bukan kita berdepan dengan kereta, dengan lembu, kubah, kucing.
bukan kita berdepan dengan tu. Kucing dia tak boleh bayar kita. Okey, tu kucing tak boleh bagi duit kita. Yang boleh bagi duit kepada kita orang yang menjaga kucing tu. Okey, orang yang jual kucing tu. Orang yang beli kucing tu. Oh, orang juga kita kena berurusan. Daripada kita hidup sampailah kita meninggal dunia, tetap orang juga yang kena uruskan kita. Okey. Termasuklah ketika kita dah meninggal nanti, orang juga yang akan uruskan kita. Okey, kita tak boleh lompat sendiri masuk dalam kubur, apa guling-guling sendiri, kafankan diri sendiri, tak boleh. Okey, itu kita panggil, kita perlu berurusan dengan orang. Okey, saya akui memang saya pun takut juga kita nak jumpa dengan orang. Kita nak mulakan percakapan dengan orang, kita nak bertanya khabar dengan orang, kita nak mulakan bicara dengan orang. Kita memang tak berani dulu. Tapi apabila kita dah mula dalam bisnes, sebenarnya dalam bisnes networking inilah dia belajar macam mana nak buat sale, macam mana nak bercakap dengan orang. Di situlah saya belajar. Saya memang akui networking adalah satu bisnes permulaan bisnes yang terbaik. Sebab apa? Sebab dia mengajar kita, dia train kita buat perkara yang paling susah dalam bisnes adalah buat sale, bahagian sale. Okey, bagaimana dia nak approach orang, dia nak engagement dengan orang, dia nak berhujah dengan orang, dia nak explainkan dengan orang, macam mana dia nak susun ayat, macam mana dia nak tahu karakter customer dia, klien dia, prospek dia. Jadi dia nak mencari orang. Okey, dengar istilah bisnes ni mudah. Kena just cari orang, cari 10 orang, cari 20 orang, cari 100 orang. Okey, cari kawan-kawan kita. Dengar macam mudah, tapi apa benda yang kita nak explainkan? Okey, yes, benda yang paling mudah, dropship ke, affiliate ke, mereka just send kan, teks. Okey, teks, mereka ikut training, mereka jadi agent. Okey, memang ada lah biasanya orang jadi agent ni, dia orang akan ikut dia punya kelas-kelas dia, kelas training dia. Okey, modal, kau dah bayar modal sekian, kau dapat ikut kelas training kita free. Okay, kita akan train korang macam mana korang nak explainkan kepada orang lain. Okey, ini adalah kongsian saya mengenai bagaimana kita ingin merasa sesuatu dalam diri kita. Okey, kita tidak berada hanya di takut yang lama. Macam saya merasakan bahawa memang saya masih lagi di sini, tapi saya sudah merasakan saya mempunyai suatu impian yang bakal saya capai. Sebab saya dah tahu dah cara dia, saya dah tahu bagaimana step-step dia, saya dah bagi tahu, saya dah tahu bagaimana kita nak pastikan ia tercapai. Okey, sebab kita dah pernah mencapai dia, kita ada target dia. Okey, kita buat target, kita sendiri yang kita sendiri yang achieve. Okey, kita yang buat track, kita sendiri yang lari. Okey, kita tahu kita dah capai ke tahap bagaimana. Okey, jadi walaupun kita berseorangan, insya-Allah sekiranya ini tips motivasi, walaupun kita berseorangan sekarang, tapi bila tengoklah nanti bila kita dah berjaya, ramai orang akan bersama kita. Okey, ramai orang akan bersama kita, ramai orang akan ada bersedia untuk membantu. Okey, jadi itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.